Dan selepas meeting Gibar ni sesama semua, Jil Najib, Jil Abqari dan juga Maina BAP, mohon kerjasama daripada semua AJK untuk stay dalam Google Meet, termasuk saudara Firdaus, bukan Firdaus Azizi, Firdaus Muda, Abdullah Anis. Okay. Jadi Mawadah boleh tolong present. Okay. Sebentar ya. Okay, baik. Seperti yang kamu dapat lihat pada slide ini adalah Gibar 2.0, iaitu Gerbang Inovasi Bahasa Arab 2.0, Anda kursus Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Arab BAP 3046. Next slide.
Okey, apa objektif utama pelaksanaan Gibar ni adalah satu, memberi peluang kepada bakal guru pelatih untuk membentangkan rangka prototipe inovasi dan kit media sebagai bahan bantu mengajar iaitu BBM semasa latihan mengajar. Okay, Gibar ni dia bukan bahan maujud tetapi sekadar rangka prototipe yang kamu apa orang bilang yang kamu boleh bawa semasa latihan mengajar nanti dan mungkin juga benda yang kamu akan jadikan sebagai uh, kamu punya kamu punya bahan inovasi semasa ikat untuk SEM akan datang. Okey. Kemudian yang kedua, mengetengahkan idea yang akan dihasilkan semasa latihan mengajar sama ada secara PDPC, bersemuka maupun hybrid bagi menambah baik pendidikan bahasa Arab di Malaysia maupun seantero dunia. Besar betul kan, seantero dunia, bukan di Malaysia aja. Jangan main-main. Tidak. Okay, yang ketiga, mencarangkan bahan inovasi yang bakal dijalankan dalam kajian tindakan dan refleksi daripada guru pelatih bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah membentangkan prototipe produk inovasi khusus untuk pengajaran dan pembelajaran PDP Bahasa Arab era digital dan kontemporari. Okay, next. Jangan kamu tegang-tegang, okay? Kita meeting malam ni, kita santai-santai je. Siapa yang tengah makan McD, makan McD. Siapa yang tengah makan cendol, makan cendol. Siapa yang tengah makan keropok, makan keropok. Siapa yang tengah layan kopi, mohon sio di sini. Tidak, okay? Khususnya adalah tema inovasi. Tema inovasi ni terdiri daripada 6 tema lah, iaitu yang pertama, Revolusi Pendidikan 5.0, kemudian pengurusan bilik darjah dan pengurusan pembelajaran atas talian. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pentaksiran. Keempat, bahan bantu mengajar, bahan maujud atau teknologi. Kemudian penintegrasian teknologi dan aplikasi dalam PDP. Dan yang keenam adalah pembelajaran abad ke-21. Ini adalah tema inovasi lah yang kamu boleh start fikir apa yang kamu mau buat macam tu. Okay, next slide. Okey, ini adalah tentatif program yang mana kita akan laksanakan Gibar ini pada 25 Jun 2023. Siapa buat slide tidak? 2025 guys. Mungkin ada yang kahwin sudah kali 2025, awas. Jadi kita akan buat pada 2023 bersamaan dengan hari Ahad. Hari Ahad, bukan hari Sabtu. Yang bertempat di Anjung 1 dan Anjung 2 Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Okey, pada jam 8, seperti yang kamu dapat lihat di sinilah, jam 8 kita akan start pendaftaran peserta dan kemasukan peserta ke dalam Anjung 1 dan Anjung 2 lah. Itu terpulang kepada masa mana nanti agihan kumpulan siapa yang akan masuk ke Anjung 1 dan Anjung 2. Okey, yang ketiga lah pula. Pada 8.30 malam, pagi, kita akan ada bacaan doa lah yang akan dipimpin oleh saudara Ubaid sendiri. Semoga majlis kita lebih diberkati dan diridai. Amin. Tidak. Okay. Kemudian ucapan timbalan pengarah program daripada Aina Syuhada sendiri. Kemudian ucapan penyelaras kursus BAP 3046 iaitu Dr. Zarima sendiri. Kemudian jam 9 kita akan start dengan sesi yang pertama lah. Sesi yang pertama iaitu 15 kumpulan. 15 kumpulan dan pada jam 1 macam tu kita akan rehat. Okay. Jam 1 kita akan rehat, kemudian sesi 2 akan bermula pada jam 2 petang. Kita akan mula pada 2 petang dan pada jam 5 kita akan masuk semula ke Anjung. Anjung tu terpulanglah, nanti akan diberitahu Anjung mana satu, sama ada Anjung 1 atau Anjung 2 untuk kita laksanakan majlis penutupan. Dan 5.20 kita akan ada bacaan doa lagi sekali, kemudian ucapan pengarah program daripada saya sendiri, kemudian ucapan penutupan perasmian daripada Dr. Taufik, dan kita ada juga menyediakan beberapa hadiah lah untuk prototipe terbaik. Jadi di sini kita bukan dapat markah kursus, malahan kita juga akan dapat hadiah kepada pemenang yang dapat dapat begitulah. Yang penting dapat prototipe terbaik lah. Okay, lepas tu dijangka jam 6 sesi bergambar dan bersurai. Tentatif ini akan berubah mengikut suasana nanti macam mana. Kalau kita dapat bagi kerjasama dengan yang baik, insyaAllah perjalanan majlis kita akan berjalan dengan lancar lah. Tapi sekiranya kita macam
gibar ni pandang endah tak endah, maka akan terdrag lah masa kita mungkin sampai 6.5 jam 7 macam tu kan. Kalau boleh kita sama-sama untuk apa nama dia ni, sama-sama kita jayakan program ni dengan jayanya lah. Okay, next. Okay, ni jenis prototype. Jenis prototype ni tadi tema kan, ni jenis dia. Dia lebih kurang sama aja. Jenis dan tema dia ni macam mana. Okay, jenis dia adalah prototype kaedah pengajaran, prototype aktiviti PAK21, prototype alat bantu mengajar, bahan maujud berasaskan teknologi, dan juga prototype gamifikasi. Terpulang kepada kamu mau buat macam mana, sama ada kamu mau macam yang kajian tindakan semalam kan, yang kita hadiri kajian bengkel kajian tindakan semalam, mungkin kita boleh guna semula bahan yang sudah sedia ada tetapi kita rebrand semula kepada bahan yang macam kira baru. Kan kita belajar juga tu yang pasal penambahbaikan dari segi apa setiap yang kita sudah belajar tu macam tu. Jadi ini adalah jenis-jenis prototype dan ini jugalah ini jugalah yang akan dinilai semasa gibar tu nanti. Okey? Cakap ni jelas kah? Kak terlalu laju kan mau cakap semenanjung? Jelas. Jelas bakau. Jelas. Okay. Kode. Wabe, okay. Next. Kode. Okay. Ini adalah senarai nama juri yang akan menilai kita. Yang pertama adalah Dr. Zarima, kemudian Dr. Taufik, Dr. Yazidah, Dr. Nazri, dan Ustaz Zawawi sendirilah. Yang mana sepatutnya Dr. Saipul yang akan menilai kita, akan tetapi Dr. Saipul pada waktu itu tidak dapat bersama-sama kita lah. Diorang ada tugasan lain dan berada di luar kawasan. Jadi Dr. Saipul diganti oleh Dr. Nazri lah. Jadi siapa yang maksudnya siapa yang nilai kita tu tidak tahu siapa, jadi bersiap sedialah. Okay, next. Untuk yang Dr. Maskana tu, untuk yang penama-penama juri ni sudah ditetapkan oleh Dr. Zarima sendirilah. Okay. Di sini yang paling perlu di-highlight iaitu bilangan peserta. Jumlah kita semua adalah 150. Jumlah keseluruhan jil Naji masuk dengan jil Abqori dan juga beberapa orang minor yang ambil BAP lah. Okay. So peserta dalam kumpulan merupakan dari pensyarah yang sama. Maksudnya siapa yang kelas dengan Dr. Zarima kena buat kumpulan yang dengan kelas Dr. Zarima lah. Contoh grup A dengan grup A je, grup B dengan grup B, grup C dengan grup C. Macam itulah. Okey, lepas tu setiap kumpulan maksimum hanya dibenarkan 5 orang sahaja per kumpulan. So siapa yang lebih daripada ni kamu kena recreate. Kalau boleh kamu recreate balik kumpulan. Yang penting satu kumpulan ada 5 orang sahaja. Okey, dan jumlah kumpulan hanya ada 30, tidak boleh lebih. Maksudnya 3 kumpulan lah. So itu yang dibahagikan kepada 15 yang awal dan 15 yang terakhir. Macam itulah. Okey. Dan seperti yang sudah dibentangkan pada tentatif tadi, kita ada sesi 1 dan sesi 2, iaitu 15 kumpulan pertama dan 15 kumpulan kedua. Okay, dan attention, they put the attention, so you guys need to more attention. Tidak, okay. Kamu kena bagi perhatian sepenuhnya. Penentuan giliran akan dimaklumkan pada hari kemudian dengan melibatkan para ketua saja. Maksud ketua di sini adalah ketua setiap kumpulan. Ini kenapa kami buat begini? Ini untuk mengelakkan sebarang ketidakpuashatian dan berlaku kesalahfahaman yang boleh mewujudkan apa orang bilang bias macam tu. So kami libatkan ketua setiap kumpulan untuk cabut undi macam tu. Cabut undi dan ditetapkan sesi berapa dan sesi berapa macam tu. Okay, next. Okay, ni rubrik penilaian gibar lah. Nanti yang ini kamu boleh scan. Slide-nya akan dihebahkan, dan untuk pengetahuan semua juga saya sudah buat satu grup gibar 2.0. Jadi lepas ni saya akan share link untuk kita sama-sama masuk dalam grup tu lah. Reason kenapa saya create grup tu adalah yang pertama
untuk Gibar ni dia bukan terdiri daripada Jil Najija. Kita ada Jil Abqori dan juga beberapa pelajar yang ambil minor. Second, memudahkan untuk menyampaikan maklumat-maklumat penting lah. Misalnya kalau macam kita post dalam grup Jil Naji tu takut ada apa nama dia tu? Takut ada yang terlepas pandang dan sebagainya. Dan yang ketiga apa tu? Astaghfirullahalazim. Yang penting dua benda ni lah, dua benda utama ni. Jadi lepas ni untuk Jil Naji saya akan share link grup WhatsApp, tetapi lepas meeting bersama AJK lah. Dan untuk yang Jil Abqori saya akan share dengan Kak Dayang dan Kak Dayang akan add lah Jil Abqori. Dan yang pelajar minor saya akan hubungi salah seorang daripada kamu untuk masuk melalui link yang akan saya berikan lah sebentar saja lagi. So next. Okay. Setakat ni itu saja pembentangan berkaitan dengan Gibar. Oh ya, lagi satu untuk pemakluman awal. Seperti kajian tindakan, Gibar juga akan mengenakan yuran kepada kita semua, iaitu bernilai sebanyak RM10 sahaja. Okay. Duit yang kamu bayar ni digunakan untuk satu untuk makanan kita, kemudian yang kedua top up mana-mana yang kurang lah, maksudnya saya rasa memang akan ada lebih juga, jangan risau. Dan untuk hebahan berkaitan dengan kewangan nanti akan dihebahkan oleh saudara Salam selaku bendahari program dan ataupun saudari Farah Nur Wahidah binti Ali selaku timbalan pengarah selaku timbalan bendahari program. Jadi diorang akan hebahkan maklumat berkaitan dengan apa ni selepas mungkin minggu ni lah, mungkin hari Isnin atau hari Selasa ni. Jadi tolong take note semua. Okay? So itu je daripada saya. Setakat ni ada apa-apa persoalan? Untuk dress code tu akan ditetapkan kemudian. Dress code tu nanti di sebelum program, mungkin 3 hari sebelum ataupun 2 hari sebelum akan dimaklumkan lah. Okay. Dan jangan risau, untuk Gibar ni dia tidak perlu dia tidak perlu pun kamu mengeluarkan banyak dana sebab dia just prototype ni macam kamu sedia maklum lah, just macam rangka awal apa yang kamu mau buat begitu. Jadi kamu boleh present sama ada menggunakan slide ataupun kalau kamu macam mau lain daripada yang lain, terpulang kepada kamu lah, kamu mau bawa macam batang aiskrim sebelum dia dijadikan kereta kah, macam tu misalnya lah, macam tu. Itu terpulang kepada kreativiti masing-masing, sebab yang menilai ini bukan calon-calon juga kan yang pernah menang inovasi, yang sudah mahir dalam bidang inovasi dan sebagainya. Okay, setakat ini jelas Kak? Ada soalan yang perlu kamu ajukan? Dan malu-malu. Astaghfirullah, api kayak bagus tuh. Assalamualaikum, saya nak tanya. Okey, untuk kita kan baru boleh tak nak tanya ni? Tanya. Nampak sangat di jalan tuh. Okey, saya nak tanya untuk kan kita dah lepas kajian tindakan, kita akan menghasilkan satu proposal kajian tindakan dan kita benda tu kan akan berkait untuk Gibar ni kan. Daripada proposal kajian tindakan tu kita hasilkan prototype inovasi kita kan, betul tak? Jadinya proposal tu perlu siap sebelum Gibar ke tak? Tu je soalan. Okay. Proposal tu perlu siap atau tidak sebelum Gibar tu apa yang difahamkan oleh Dr. Zarima yang pada awalnya lah. Tapi nanti saya akan double confirm kepada Dr. Zarima juga. Ya, kita perlu siapkan proposal yang daripada kajian tindakan tu untuk kita bawa kepada Gibar, macam tu.
Jadi kita kena berbincang sesama, bukan kita lah, kamu kena berbincang sesama kumpulan kamu apa yang kamu mau laksanakan, macam tu. Tapi nanti saya akan double confirm dengan Dr. Zarima macam mana, dan saya akan sampaikan maklumat tersebut dalam grup Gibar 2.0 lah. Ada yang angkat tangan ke tadi? Ada. Ya. Okay, mau tanya. Pembentangan tu dalam bentuk macam mana? Video or live? Kalau video tu ada syarat dia ke? Berapa minit? Gitulah. Pembentangan tu macam mana, sama ada video ataupun secara live. Mungkin siapa-siapa yang membuat video boleh, tetapi beberapa minit yang diperuntukkan tu pun nanti saya akan double confirm balik sama Dr. Zarima macam mana. Dan untuk yang mau present secara face to face tu, mungkin kamu boleh sediakan dalam bentuk PowerPoint, Canva dan sebagainya lah. Macam tu. Okay. Thank you. Di sini ada sedikit informasi juga. Mungkin yang kan tadi Mawadah back kepada kumpulan. Okay. Kumpulan di sini, ni kan yang first tadi itu peserta dalam kumpulan merupakan dari pensyarah yang sama. Ini adalah orang bilang syarat utamalah. Jadi kepada mana-mana yang tidak cukup, maksudnya contohlah kelas Dr. Taufik, ada lebih 1 orang. Lepas tu kelas Dr. Yazida ada lebih 4 orang. Itu dibenarkan gabung, tetapi kalau boleh cukupkan dulu setiap macam Dr. Zarima punya kelas, cukupkan dulu setiap orang tu 5 orang. Lepas tu kalau ada lebih, kamu inform awal-awal lah, macam tu. Dan lepas ni Aslina akan share link Google document untuk kamu untuk kamu list down nama-nama kamu lah dalam kumpulan, macam tu. Okay, tulis je nama tu sob. Tulis je nama. Yang penting kamu ada kumpulan dan kamu dapat membentang dengan baik. Begitu. Setakat ni ada apa-apa persoalan lagi? Okey, baik. Kalau tiada apa-apa persoalan, saya rasa kamu semua pun faham. Kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh tanyalah dengan mana-mana MT program. Okey, sebelum saya terlupa, saya akan perkenalkan MT program. Siapa yang angkat tangan? Ya, Helmi. Ame tekan jadi. Sorry. Faham, kau tunggu besok kelas. Astagfirullah. Okey. Setakat ni itu saja untuk yang MT program. Untuk pengetahuan semua, pengarah program adalah saya sendiri, Iznul Hakim. Kalau ya, Aina Syakila. Okey, siapa yang ada soalan boleh ajukan dulu sebelum saya perkenalkan MT. Kalau tiada dan just macam mau interrupt saja-saja, tidak perlu. Ada apa-apa persoalan?
Oke, saya rasa tidak sudah. Jadi saya boleh perkenalkan MT. Jadi bila saya perkenalkan MT ni, saya rasa tidak perlu lagi lah apa orang bilang, tidak perlu mau interrupt. Oke, sebab tidak sopan macam tu. Oke. Untuk pengetahuan semua, Majlis Setia Tinggi Program terdiri daripada saya sendiri, iaitu Iznul Hakim. Kemudian timbalan pengarah program timbalan pengarah program adalah saudari Aina Syuhada. Setiausaha adalah Aslina. Timbalan setiausaha adalah Mawaddah. Bendahari program adalah Bendahari program Salam, dan timbalan bendahari adalah Farah Nur Wahida Ali. Okey, jadi apa-apa permasalahan ataupun persoalan, kamu boleh ajukan kepada kami 6 orang lah. Sekiranya mana-mana MT tidak merespon dengan cepat. Okey. Saya harap kamu faham, dan kalau tidak apa-apa lagi persoalan yang untuk pembentangan ni nanti saya tanya doktor balik, tapi sebaiknya janganlah tanyakan orang bilang begitu, takut nanti tiba-tiba kita kena suruh. Saya faham juga ramai juga yang dah mau present dalam bahasa Arab kan. Tapi nanti saya tanya juga doktor macam mana, dan saya akan maklumkan semula. Okey. Okey, saya rasa tidak apa-apa permasalahan sudah. Yang bukan EJK, kamu boleh left dulu. Yang EJK sila stay. Termasuk Firdaus. Baju. Untuk dress code nanti akan dimaklumkan 2 ke 3 hari sebelum program lah. Alright, yang lain kalau tidak apa-apa boleh left sudah. Jadi EJK sila stay, termasuk Firdaus Muda dan juga Abdullah Anis.